Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua followers Werda. Okay, jadi hari ni kita bertemu sekali lagi di live Inspirasi Werda. Dan sebelum kita teruskan program kita pada hari ini, Sarah nak check dulu sama ada sounds kita okay atau tak. Boleh inform dekat dalam ruangan komen. Kalau ada masalah boleh maklumkan. Okay, jadi hari ni seperti biasa, kita bertemu sekali lagi dalam live Werda pada jam 4.30 petang dan kali ini kita ada tetamu undangan yang sangat istimewa. Okey, tapi kali ni kalau sebelum ni kita selalu jemput orang yang lebih tua. Kalau orang yang ada pelbagai pengalaman. Tapi kali ni kita jemput seorang anak muda yang masih lagi remaja dan masih lagi giat dalam menuntut ilmu. Ini dia. Kita perkenalkan, inilah seorang anak daripada Rumah Pengasih Warga Prihatin. Okay, Assalamualaikum Aina. Okay, Waalaikumsalam. Okay, jadi macam mana Aina, sihat hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh, Aina mungkin boleh perkenalkan diri Aina sedikit kepada penonton kita hari ni. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada penonton live pada petang ini. Jadi, nama saya Nurul Nur Aina Balqis, so orang panggil Aina je. Jadi, umur Aina 17 tahun dan Aina merupakan anak di Rumah Pengasih Warga Prihatin. Dan Aina juga salah seorang kakak ataupun anak di sini yang mengambil kemahiran dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Okey, pendidikan awal kanak-kanak. Wow, okey. Maknanya tugas Aina dekat RPWP kan? Kita panggil RPWP kan? Okey. Tugas Aina dekat RPWP macam mana? Lebih kepada skopnya macam mana? Boleh terangkan sikit? Saya lebih kepada macam kita jaga macam kita tadika, homeschooling tadika kat rumah. Okey. Jadi jaga dalam sekitar umur 4 ke 6 tahun lah. Wow, okey. Tengok, anak yang sebaya. Umur Aina berapa sekarang? 17. 17. Anak yang berusia 17 tahun. Dalam masa yang sama menjalani kehidupan sebagai seorang kakak dan juga mempelajari ilmu-ilmu berkenaan dengan child development ke child education. Okey, child education sedari umur 17 tahun lagi. Memang hebat sebab kalau ikutkan pengalaman ataupun apa yang Kak Sarah sendiri, boleh panggil Kak Sarah jadi apa yang Kak Sarah sendiri tahu, kalau kita berada di luar, of course kita akan belajar benda-benda tu bila kita masuk universiti lah. Okey, tapi Aina belum masuk universiti lagi pun, baru 17 tahun tapi memang dah ada pengalaman. Pasti kita nak tahu apa pengalaman yang berharga yang Aina pernah alami sepanjang Aina berada bersama dengan adik-adik kan. Boleh kata kebanyakan takvim Aina mesti bersama dengan adik-adik kan. So kalau siapa yang belum kenal Aina, Aina ni kalau apa yang Sarah perhatikan Aina, dia seorang yang sangat berkasih sayang dengan adik-adik. Kalau bertegas tu siapalah tak marah adik-adik kan. Kalau dia nakal, adik-adik of course budak kecil mesti lah nakal. Tapi kita macam mana konsep Aina ni, dia senakal-nakal adik tu tetap hormat dia. Tu yang satu benda yang Sarah sangat rasa interesting pada Aina. That's why kita nak korek lagi apa cerita Aina hari ni. Okay. Dan sebelum tu kita nak you all like, comment dan share pada semua kerabat ataupun sahabat ataupun anak-anak sekalipun. Kalau ada Facebook, boleh tag orang yang tersayang di ruangan komen supaya kita sama-sama dapat sebarkan ataupun spread the love. Okey, sebelum tu kita nak teruskan program kita hari ini dengan soalan yang pertama kepada Aina. Okey, jadi kita tahu kan dalam satu rumah Aina seorang, sebelum tu, buat mereka yang tak tahu, Aina sebenarnya adalah seorang anak yatim. Jadi sebab itulah dia ditetapkan ataupun dia ditinggalkan di Rumah Pengasih Warga Prihatin. Jadi dia seorang yang sangat istimewa bagi Sarah sebab dia mempunyai ramai anak-anak lain yang boleh berganding sama dengan Aina di sebalik adik-beradik kandung sendiri. Jadi itulah salah satu kelebihan yang ada pada Aina sehingga kan adik-adik berasa sangat sayang dengan Aina. Okey. Jadi kita nak korek lagi lah cerita daripada Aina. Apa yang menyebabkan kelebihan ini ada pada Aina. So soalan yang pertama, pada pandangan Aina, adakah sama caranya untuk selesaikan permasalahan antara kita dengan orang yang lebih tua, iaitu kakak, sebagaimana kita lakukan pada adik-adik? So maksudnya
kalau kita nak attend adik tu, adakah sama macam mana kita nak attend kakak tu? Kalau contoh berlaku perselisihan faham antara kakak ataupun adik. Silakan. Okey, terima kasih Kak Sarah. Okey, jadi macam mana dari pendapat saya, bila saya pernah alami situasi macam ni, dan tipulah kalau berbalahan antara kakak sendiri kan. So memang ada. Jadi dia punya perbezaan antara nak attend masalah dengan kakak dengan adik tu sangat-sangat berbeza. Kalau macam kakak ni orang ataupun orang yang lebih besar, dia punya bila kita nak attend masalah tu, dia tak perlu berkeras sebab kakak ni tahu dia lebih matang dan dia hanya kita perlu cakap berdepan, cakap biasa. Cakap berdepan. Dan untuk adik ni pula adik, kita tahu adik punya perangai lah katakan kan. Dia kita tak boleh cakap hanya sekali je, dia kena cakap berulang kali supaya dia ingat. Dan berulang kali tu dengan peringatan yang sama kita beri. Itulah perbezaan antara kita cakap dengan kakak dan adik lah. Okey, jadi berbalik kepada apa yang Aina cuba nampakkan tadi kan, berkenaan dengan macam mana kita nak treat adik tu dengan treat kakak tu sebenarnya tak sama. Kadang-kadang kita ada setengah orang kita pukul rata. Maksudnya sebenarnya tak ada konsep berbeza-beza antara kakak ke adik. Tapi pada pandangan Aina lain pula. Sebenarnya ada perbezaan antara macam mana kita nak didik adik dan juga didik kakaknya juga. Lagi-lagi kalau berlaku perselisihan faham. Macam Aina cakap lah, memang tipulah siapa tak pernah bergaduh kan. Lagi-lagi antara adik-beradik. Adik-beradik kandung lagi rasanya hari-hari kot bergaduh kan. Kita tak tahulah. Kalau macam Kak Sarah sendiri pernah berpengalaman macam apa yang disoalkan pada Aina ni. Kak Sarah sendiri kalau nak kata adik-beradik ramai, tak ramai. Adik-beradik Kak Sarah hanya 3 orang sahaja. Yang bongsu tu jaraknya jauh sekali. Dah 8 tahun baru dapat adik. Jadi macam mana antara Kak Sarah dengan Kak Sarah ada seorang abang lah kan. Jadi macam mana Kak Sarah dengan abang tu kadang-kadang berlaku perselisihan faham. Dia lagi-lagi abang. Kita ada benda yang tak kena. Maksudnya macam ada benda yang yang tak sama interest antara kita dengan abang. Lagilah berlaku perselisihan faham. Jadi macam mana apa yang Aina nampakkan tu memang bagi Kak Sarah pun Kak Sarah setujulah apa yang Aina nampakkan. Sebab kalau kita nak nampakkan kesalahan pada kakak ataupun orang yang lebih tua ni, kadang-kadang kita kena lebih bijak lah. Sebab orang yang lebih tua ni kadang-kadang sensitif sikit lah, betul tak? Budak-budak ni dia tak tahu sangat. Dia macam kalau dia tahu benda tu salah, okey kita kena cakap bagi jelas, lepas tu dia tahu tu salah. Lepas tu dia tak macam, kadang-kadang setengah tu tak memendam, tak ada apa pun. Tapi tak kepada yang lebih tua lah kan. Okey, sangat menarik. Okey, tapi Kak Sarah nak tanya juga pada Aina, kalaulah berlaku dalam satu situasi. Okey, Kak Sarah ceritakan satu situasi, macam mana yang dimaksudkan situasi tu adalah andai berlaku perbalahan antara kita dan adik-adik. Kemudiannya ada campur tangan pula. Maksudnya bila kita tengah bergaduh, ada pula campur tangan daripada ibu ataupun ayah. Jadi menyebabkan kesudahan daripada pergaduhan tu, adik yang kena marah teruklah dengan mak atau ayah kita kan. Jadi pada pendapat Aina, kita tidak mahu, semestinya kita tak nak adik tu rasa macam jauh hati ke, rasa dendam ke dengan kita sebagai kakak ataupun kita sebagai ibu dan bapa. Jadi pada pendapat Aina macam mana? Sebahagian orang rasa takut tau nak attend ataupun rasa bimbang nak attend benda-benda ni. Jadi kebanyakan orang ambil konsep mengalah je lah. Maksudnya go with the flow lah orang kata kan. So macam mana kalau bagi Aina nak atasi perkara ni kalau benda tu berlaku pada Aina? Silakan Aina. Okey, pertama sekali kita jelaskan balik pada adik tu. Contoh, dia tak semua mengalami situasi macam ni. Ada kalau adik dengan kakak tu bergaduh, mungkin ada certain family ataupun orang yang nak attend tu dia akan tanya kakak ataupun dia akan salahkan kakak dulu kenapa tak mengalah. Ada certain orang juga dia akan tanya adik tu dulu berbanding kakak. Okey. Jadi macam soalan Kak Sarah, takut adik dimarahi kan, dan adik tu rasa dendam ataupun sebagainya. Jadi macam mana itulah pertama sekali tu kita jelaskan balik ke adik tu apa masalah adik tu sendiri. Dan kalau lebih harmoni lagi, kita panggil kedua-dua belah pihak. Kakaknya kita panggil, adiknya pun kita panggil. Dan kita masing-masing nyatakan kesalahan masing-masing. Dan kita sebagai orang yang nak attend tu, kita nampakkan mana yang betul, siapa yang betul ataupun siapa yang salah, ataupun kedua-duanya ada salah sesendirilah. Okey, so maknanya pada pandangan Aina kita kena jelaskan lah pada kakak dan adik. Okey. So yang nak kena jelaskan tu siapa? Mak ayah ke atau kakak tu yang kena jelaskan pada anak tu?
kalau kita sebagai kakak kan, contoh kalau macam saya gaduh dengan adik sekalipun, kita dah nampak adik macam tu sedangkan kita sendiri ada salah kan. Jadi tak salah atau kakak tu sendiri bagi tahu ibu tu balik. Sebab ibu tu lebih lebih marah pada adik tu kan. Kita sebagai kakak tak salah untuk kita pergi balik kat ibu tu, kita nampakkan balik. Sebenarnya salah dia macam ni. Sebab adik tu dia lagi yang lebih kecil kan, dia tak berapa faham. Jadi contoh ibu yang nak attend tu, dia nak treat adik tu untuk hormat kepada kakak. Jadi kat situ dia hanya tanya sebelah pihak je lah. Jadi kita sebagai kakak, kita boleh saja terangkan balik pada ibu tu. Maksudnya lebih kepada adil lah, kena adil. Okey, maknanya apa yang Aina nampakkan tu, kita tak boleh berat sebelah. Kalau apa-apa saja isu yang kita nak tangani, walaupun kita sebagai orang yang lebih tua, kakak ke abang ke, ataupun kita kata ibu bapa, orang yang lebih tua kan. Jadi sebenarnya bukanlah kita tak boleh berat sebelah. Yes, Kak Sarah nampak memang itu satu poin yang besar sebenarnya. Kita tak boleh berat sebelah. Sebab kalau berlaku apa-apa, kadang-kadang adik pun boleh berlaku kesilapan. Tak mustahil pada kakak juga. Dan dalam masa yang sama sebenarnya kita tak salah kan kalau kita minta maaf kan antara sesama sendiri kan. Kalau adik nak minta maaf kakak, tak ada masalah sebenarnya. Ada setengah orang, kita sebagai mak ataupun ayah pun rasa macam ada ego ataupun ada rasa macam satu perasaan yang kita tak boleh nak minta maaf dengan budak yang lebih kecil. Persoalannya macam, kenapa aku nak kena minta maaf dengan dia? Macam itulah lebih kurang. Tapi sebenarnya keluarga yang harmoni adalah berlaku bila mana kita saling memaafkan antara satu sama lain. Itu salah satu kunci juga macam mana untuk melahirkan keluarga yang sentiasa kurang daripada permasalahan ataupun kita rasa macam neraka lah kan. Kita of course kita nak rasa rumah kita macam satu keluarga yang sentiasa harmoni, sentiasa bahagia, tak nak rasa macam syik-syik bergaduh, kita pun tak suka kan. Jadi apa yang Aina nampakkan tu salah satu poin yang baik juga bila mana kita sebagai orang yang mengadili anak-anak ni ataupun adik-beradik, kita kena bersikap win-win. Maknanya ada win-win situation, menang dan menang. Kedua-duanya tak ada yang kalah. Jadi sangat bermakna lah apa yang Aina cuba sampaikan. Dan sebenarnya apa yang Aina nak nampakkan hari ni bukan hanya untuk kita dalam kalangan kakak-kakak sahaja ataupun dalam kalangan adik-adik, tapi juga ilmu yang baru buat ibu dan bapa juga. Okey, jadi mungkin kita tak tahu apa sebenarnya dalam hati anak-anak. Jadi Aina salah seorang anak yang mungkin dia tahu salah satu situasi yang dia pernah alami sendiri, dia boleh ceritakan apa di sebalik sesuatu kejadian yang berlaku dan apa yang dia nampak daripada kejadian itu untuk diambil pelajaran. Okey? Sebelum kita go to soalan yang selanjutnya, kita akan ada satu kejutan kepada semua penonton yang kita akan jemput satu orang tetamu cilik, tapi kita akan tunggu sebentar saja lagi. Kita tak akan jemput tetamu tu sekarang, tapi jangan risau, kita akan ada satu challenge dengan si kecil ni. Kalau nak tahu siapa, nantikan ataupun saksikan live ini sehingga tamat. Okey? Okey, seterusnya kita nak teruskan dengan soalan yang ketiga. Betul tak? Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, okey? Jadi, selalunya dalam banyak situasi kakak perlu mengalah dengan adik. Betul tak? Kakak perlu mengalah dengan adik. Okey. Jadi kadang-kadang timbul rasa iri hati ataupun cemburu apabila dilebihkan kepada satu pihak sahaja. Okey, ni soalan lebih kurang macam tadi, tapi konsepnya adalah lebih kurang macam mana kalau ada rasa cemburu pada diri kita pula. Okey, kita sebagai kakak pula. Okey, macam mana Aina sebagai kakak nak hilangkan rasa kurang senang ini dalam kalangan adik-beradik? Kita tak nak keruhkan keadaan antara kita dengan adik ataupun abang dengan kita ke, tak kira lah dengan siapa-siapa pun. Jadi macam mana cara Aina untuk atasi rasa kurang senang ni dalam diri? Silakan Aina. Okey, untuk soalan tadi, jadi macam mana kita nak atasi rasa cemburu lah, kan senangnya lah kan. Jadi contoh, saya beri satu contoh. Contohnya macam, kalau benda tu lebih kepada adik. Contoh, dalam satu family ni, adik ni ada minta barang keperluan lah ataupun sebagainya kan. Jadi contoh adik tu minta shampoo dan kita pun minta benda yang sama kan. Jadi bila ibu tu dia dah siap beli, dan kita tengok adik tu kenapa lain pada yang lain kan. Tak sama macam kita kan. Tak sama macam kita. Jadi tipulah kalau macam tak ada orang yang kenapa dia lain daripada aku kan. Betul, kenapa dia lain daripada dia, aku tak dapat macam dia kan. Jadi kat situ
pertama sekali kita jangan terus nak melenting. Kita jangan terus macam oh kenapa dia dapat lain, aku dapat lain kan. Kita tanya dulu. Kita tanya sama ada kita tanya adik tu sendiri ataupun kita tanya ibu, orang yang membeli ataupun sebagainya lah. Kita tanya bila kita tanya tu mungkin ada sebab. Kita kena faham mungkin ada sebab kenapa adik tu dapat lain pada lain. Bukan adik je, sesiapa saja dapat lain pada lain pada kita. Contoh macam situasi shampoo tu tadi, dia dapat lain sebab contoh dia ada masalah kat kepala dia ke, tak sama macam masalah kita kan. Dia jadi kita kena jelas macam tu. Bila kita dah jelas, baru kita boleh reda kat situ lah. Point dia kita jangan terus macam tiba-tiba meletup lah, kiranya macam meletup nak marah adik ataupun kita beremuk dengan ibu tu sendiri kan. Kita tanya balik supaya kita pun rasa tenang. Yes, Baru dapat confirmkan balik apa sebenarnya cerita yang sebenarnya lah. So sebenarnya cara Aina adalah dapatkan penjelasan. Tu yang paling baik sebenarnya. Bila rasa cemburu, especially untuk diri sendirilah. Kalau kita rasa kurang senang, kenapa lah adik ni dapat lebih daripada aku, mesti ada something wrong ni. Tanta dia bodek mak dia kan. Tanta macam tu lah kan. Tapi sebenarnya pasti kita sebagai ibu ayah, kita tahu apa yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita tak nak juga berlaku sebarang kekeruhan keadaan dalam kalangan adik-beradik. So jadi kita sebagai kakak macam Aina, macam Kak Sarah sendiri kan, kena dapatkan penjelasan daripada orang yang lebih tua untuk kita lebih jelas dalam satu situasi. So betul lah, macam kalau kata beli barangan ke apa kan, mungkin jarang lah berlaku dalam kalangan Kak Sarah sendiri. Tapi Kak Sarah percaya mesti pernah berlaku dalam kalangan adik-adik yang Aina aturkan. Okay? Jadi Aina kuat kan? Okay, kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Okay, Kak Sarah nampak keakraban antara Aina dan juga Pak sangat hebat. Baik Aina dengan adik-adik, mana-mana adik-adik pun. Okay, tak kira kakak ataupun adik lah. Senang cerita kakak tu lagi tua ke, kakak tu sebaya umur kita ke, ataupun adik-adik yang lebih muda daripada kita. Okay, jadi malah tak pernah berkira-kira sama ada itu adalah adik kandung ataupun adik angkat. Tu hebatnya Aina. Sebab apa? Aina ada satu kelebihan bila mana Kak Sarah memang nampak sangat yang seolah-olah Aina ni boleh layan dengan cara sama rata antara adik, mana-mana adik pun. Sedangkan itu bukan adik kandung Aina pun. Okey? Jadi apa kunci keakraban Aina dan sahabat sehingga boleh mewujudkan keharmonian yang luar biasa dalam kalangan anak-anak rumah pengasih warga prihatin? Silakan Aina. Okay, untuk ni dia kunci utama dia adalah hormat lah. Kita tak kira sesiapa pun kita hormat. Kalau macam sebelum ni yang kita pernah dapat, okay, orang lebih muda kena hormat yang lebih tua. Jadi kita yang tua ni tak salah untuk kita hormat yang lebih muda. Yes. Dia tak kisah nak hormat yang siapa. Contoh macam okay, kita kena, okay, orang anak ni anak datuk, jadi kita kena hormat dia lebih. Ni anak orang miskin, kita kena hormat dia biasa-biasa. Tu tak boleh macam tu. Dia konsep hormat ni kita sama rata. Yes, yang tua kita hormati, yang muda pun kita hormati juga. Dan lagi macam mana kita nak hormat tu? Lagi yang muda kan, macam mana nak hormat tu? Satu, kita gunakan konsep izin. Contoh izin tu macam saya boleh bagi contohnya barang-barang. Kita contoh, kita kakak ni ada barang sendiri, adik pun ada barang sendiri. Kita marah adik ni, jangan ambil barang kakak tanpa izin, jangan ambil barang kakak tanpa izin. Tapi kita sebagai kakak ni tak boleh senang-senang nak. Okey, kita sebagai kakak lebih tua. Okey, adik kena hormat, jadi kita boleh je ambil barang adik suka hati. Nanti adik tu akan ada rasa macam, apa kakak ni? Kat situ dia tak boleh rapat dengan kita. Jadi kat situ izin tu adik punya kita minta izin, kakak punya pun adik kena minta izin. Kita sama-sama mainkan peranan kat situ kan. Betul. So sebenarnya apa yang Aina nak nampak kan, buat baik tu bukanlah kira umur kan, betul tak? Bukannya yang budak kecil je kena buat baik, yang dah besar kita macam ni pun tak perlu nak buat baik, tak perlu nak minta izin, tak perlu nak say sorry, tak perlu nak apa lagi. Tak perlu nak hormat-hormat sangat. Buat macam biasa-biasa pun tak apa. Sebenarnya itu adalah salah bagi pandangan Aina. Bagi pandangan Kak Sarah pun, Kak Sarah rasa setuju 100% apa yang Aina cakap. Sebab sebenarnya itulah cara macam mana kita nak gain respect antara kita dan juga adik-beradik kita sebenarnya. So memang nampak itu adalah salah satu kunci yang Aina cuba nampakkan dalam kalangan
dalam kalangan adik-beradik, bila mana kita kena saling hormat menghormati. Hormat menghormati ni kita cakap senang kan, tapi sebenarnya sekecil-kecil perkara macam minta izin, kalau terlanggar bahu minta maaf, nak masuk bilik minta izin, nak pinjam barang pun minta izin. Even contoh macam perempuan suka apa? Suka lipstick kan. Okey, kita nak pinjam lipstick kakak lah. Kita main ambil je lipstick tu tanpa minta izin. Jadi itu adalah salah satu kesilapan dah sebenarnya yang boleh membuatkan keadaan adik-beradik, hubungan adik-beradik tu bertambah keruh. Jadi kita kena ambil positif dengan apa yang Aina cuba sampaikan, iaitu kena sentiasa kena sentiasa amalkan perkara yang baik itu bukan mengikut umur, baik si kecil ataupun yang sudah dewasa, sama saja. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, kita nak jemput lah. Inilah masa yang ditunggu-tunggu. Okey, kita nak jemput lah si kecil yang tetamu undangan hari ini. Selain daripada tetamu istimewa Aina, kita jemput Adinda. Assalamualaikum. Inilah dia Adinda Corina. Nama apa? Corina. Okey. Jadi perkenalkan sikit Corina. Nama Corina, nama penuh, umur dan say hi dekat penonton. Silakan. Nama saya Corina. Umur saya 5 tahun. Corina sekolah dekat mana? Dekat Prihatin. Prihatin, Akademi Insan Prihatin. Tapi budak-budak ni biasa panggil Prihatin kan, betul tak? Okey, terima kasih Corina. Jadi inilah Corina, tetamu jemputan kita hari ini. Usianya 5 tahun. Dan Aina merupakan salah seorang kiranya cikgu lah, ataupun cikgu yang dilatih kepada Corina. Dalam kelas dia, Aina adalah seorang pembimbing kepada anak-anak sebaya Corina. Okey, jadi hari ni kita nak jemput lah cikgu dan juga anak muridnya. Okey. Jadi mereka berdua, kalau nak tahu sebenarnya Aina dan Corina bukan hanya hari ni baru berkenalan. Sebenarnya tidur di dom yang sama, tinggal di rumah yang sama, makan makanan yang sama, semuanya sama. Jadi itulah menyebabkan keagraban antara Aina dan juga Corina, walaupun bukan daripada ibu dan ayah yang sama, tapi tetap akrab seperti adik-beradik kandung, malah lebih hebat lagi. Okey. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tengok komen-komen yang ada sekarang. Okey. Jadi Waalaikumsalam. Visual okey, sound okey. Terima kasih. Okey, jadi apa pun sisterhood is the best. Yes, sisterhood is the best. Sememangnya kalau kita nak untungnya ada adik-beradik perempuan ramai ni, sebenarnya dia lebih memahami tau perasaan perempuan. Kalau lelaki pun macam tu. Adik-beradik lelaki ramai, dia memahami perasaan lelaki ni macam mana. So kalau kita macam Aina dan juga Corina ni, bagusnya mereka berdua sebab mereka sentiasa berada 24 jam. So nak cerita masalah ke, nak berkongsi masalah, tak ada halangan untuk mereka berdua. Malah mereka boleh mencari orang yang selesa untuk mereka kongsikan bersama. Okey. Jadi Assalamualaikum Sarah dan Aina. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, daripada Puan Intan Salwani. Adik-beradik saya 2 orang je, tak boleh gaduh sebab nanti dah tak ada kawan lain. Jadi adik-beradik sikit tu memang betul lah, nak gaduh orang yang sama, nak jumpa pun orang yang sama, nak apa lagi? Nak makan. Nak berkawan pun dengan orang yang sama. Lagi-lagi macam time PKP ni, kita dah tak jumpa kawan-kawan dekat luar except kita jumpa daripada online, Zoom ke apa kan. So baru kemarin kita jumpa melalui Maya sahaja. Tapi beruntungnya mereka ni boleh kata almost 24 hours mereka berjumpa bersama. Bukan hanya 2 ni lah, sebenarnya ramai lagi kalau nak diikutkan. Tapi mereka berdua menjadi tetamu istimewa hari ni dan menjadi banyak kebaikan yang kita boleh dapat daripada cerita-cerita mereka. Okey. Seterusnya, saya ada 9 orang adik-beradik. Ada kala berselisih faham juga, tapi adik-beradik bongsu ni special sikit. Ni sindrom anak bongsu. Orang kata kan, sindrom anak bongsu. Anak bongsu ni kan selalu dilebihkan. Betul ke? Betul ke Aina?
Lebih kurang lah. Mungkin sebab ada sebab-sebab tersendiri. Okey. Ada macam pengalaman Sarah sendiri, kalau ada adik bongsu ni, biasanya ibu ataupun ayah lebihkan sedikit kasih sayang kepada anak bongsu kerana mereka ada yang beranggapan sebeginilah. Bila mana anak itu dilahirkan dalam keadaan mak dan ayah sudah pun berusia lah, orang kata dah banyak umur. Berbanding kita yang lebih tua, umur ibu dan ayah kita masih muda lagi lah. Kononnya macam tu lah kan. Okey. Jadi bila dah banyak umur ni, jadi kita kena, yang ibu dan ayah kena banyak bagi kasih sayang lagi pada yang adik-adik bongsu ni. Okey. Berbanding kita yang terdahulu, kita tak nak, maksudnya kita yang dah dapat kasih sayang lagi awal ni, kena banyak bersyukur. Ada yang berpendapat sebegitu, tapi sebenarnya tetap kena layan sama rata. Betul seperti Aina kongsikan tadi. Okey. OMG, siapa Aina? Oh, ni mesti tanya siapa yang tetamu cilik tadi kan. Okey, inilah dia, Corina. Senyum sikit Corina. Okey. Okey, jadi hai Aina, apa khabar dari Kak Nurul Baling? Kak Nurul Baling, daripada Baling Kedah pun ada yang tanya khabar ni. Okey. Hai si comel Corina. Okey, jadi daripada Puan Fairuz Mahir Zain. Assalamualaikum Kak Ina. Oh Kak Ina, bagus betul Kak Ina ni. Respect is earned. Kalau adik-adik hormat Kak Ina, memang terbaik. Bukan kerana paksaan. Yes. Memang kita nak gain respect ni bukan dengan cara paksaan. Betul tak Ina? Kita nak melalui proses yang sangat panjang. Maksudnya kita melalui proses yang lama. Makan masa. Bukannya hari ni kita cakap, awak kena respect saya. Awak kena hormat saya sebab saya lebih tua. Bukan cara macam tu. Mungkin esok lusa tak bertahan lah silaturahim antara adik-beradik kalau kita jenis yang sebegitu rupa. Okey. Jadi, ada lagi satu soalan untuk Aina. Tidak kira adik mahupun kakak, tua mahupun muda. Ni soalan yang berkait dapat dengan gain respect tadi. Kita kena sentiasa hormat menghormati antara satu sama lain. Persoalannya macam mana kita nak wujudkan rasa hormat atau kata lainnya gain respect antara adik-beradik. Macam mana bagi pendapat Aina kita nak gain respect antara adik-beradik, lagi-lagi yang adik-adik suka bergaduh ni. Macam mana? Okey, untuk soalan ni, jadi kita berbalik pada hormat tadi itulah kan. Kita berbalik pada hormat tadi, dan dia ada banyak lagi tau. Hormat ni dia besar, dia skop yang sangat besar. Dia bukan setakat hormat lalu depan orang kena tunduk. Yes, betul. Ataupun kita kena panggil apa tu nama dia? Kita kena tapi senang cerita hormat ni besar lah. Dia macam mana tadi saya nampakkan konsep izin. Jadi yang kedua, cara kita bercakap dengan adik tu sendiri. Kita ajar adik tu untuk cara bercakap dengan kita, untuk dengan sopan santun, lagi sebagai seorang Nisa, seorang perempuan. Jadi kita tak ada salahnya untuk kita cakap elok-elok dengan adik kan. Contoh konsep minta maaf tu pun sangat-sangat penting. Bila minta maaf tu, kita sebagai kakak tahulah, kakak kan banyak ego, banyak perasaan yang bermain kan. Jadi macam adik ni dia kecil lagi, dia tak tahu nak main perasaan tu lagi. Jadi sebenarnya kita kakak ni kena mainkan perasaan lebih. Contohnya bila mana kena main perasaan lebih pula. Salah. Kita sebagai kakak ni, contoh minta maaf, saya bagi satu situasi yang pernah berlaku. Bila mana kita kat sini, kita ada program ataupun kelas-kelas kan. Jadi bila kelas tu kat sini kita ramai, so kita pairkan kakak dengan adik. Jadi macam mana saya di-pairkan dengan Corina lah. Memang Corina ni kalau ada program ataupun kelas, dia memang dengan saya lah kan. Jadi kat situ biasalah kalau kelas kita bawa stationery ataupun buku sebagainya kan. Jadi kat situ saya bawa Quran time tu. Jadi saya tak perasan yang saya letak atas lantai. Dia letak atas lantai, Corina lah berkeras. Dia marah. Dia cakap, wow, bagus je. Kak Aina, Quran tak boleh letak atas lantai. Jadi waktu tu saya nak fokus. Marah Kak Aina. Saya nak fokus time tu. Jadi tak dengar sangat lah Corina cakap kan. Jadi kali kedua tu dia ada macam pandang muka saya tu. Dia kata, Kak Aina, Quran tak boleh letak atas lantai. Dia kata tu. Jadi saya pun okay, sorry Corina. So angkat balik. So dia pun gelak. Jadi itu pun tak ada salah untuk kita sebagai kakak pun. Kita minta maaf dengan adik tu kan. Betul. Dia baru ada suasana harmoni tu. Tak adalah macam adik tu terasa macam bila kita bergaduh. Macam situasi pertama tadi kan, kita bergaduh dan asyik adik je kena marah. Tak nak bagi rasa dendam semua. Kita kena, itulah konsep minta maaf. Bila kita mudah maafkan orang lain, kita akan ego kita tu automatik dia akan cool sendiri.
mudah memaafkan orang lain. Yes. Itu pun satu poin yang sangat besar sebenarnya untuk kita yang lebih tua. Dan Kak Sarah suka sebenarnya macam mana Corina tegur Aina tu kan. That's harmoni tau. Kita nampak sebenarnya kalau kita rasa teguran tu satu benda yang negatif je, kita akan ambil semua benda yang negatif saja. Buruk. Tapi sebenarnya kalau dalam keadaan situasi yang Aina cerita tadi, senyum sikit Corina, you did a good job. Okay. Jadi apa yang Corina buat pada Aina tadi tu sebenarnya dia nak membantu kakak dia. Jadi membantu apa? Membantu nampakkan kesalahan ni apa yang kakak dia buat. Jadi daripada situ apa reaksi kita pula? So apa kita punya ekspresi pula? Sama ada kita nak melenting macam mana Aina bagi tahu tadi ataupun kita nak mengakui kesalahan kita. Memang sebenarnya kita kena belajar akui kesalahan kita. Ingat, setiap manusia tak akan lari daripada berbuat silap. So dalam cerita apa yang Aina nak sampaikan hari ni, semestinya kadang-kadang kita ni leka. Manusia memang tak sempurna. Dia akan melakukan kesilapan dalam hidup dia. Tapi daripada kesilapan itulah dia akan belajar. Sebenarnya siapa daripada dia belajar tu tak kira. Bukan hanya orang yang lebih tua. Bukan daripada cikgu je. Bukan daripada kakak ke. Bukan daripada siapa lagi? Doktor ke, bukan daripada anak datuk ke, no. Tapi sebenarnya kita boleh belajar juga daripada insan sekecil ini. Kita boleh belajar sesuatu daripada budak-budak. So memang sangat bagus lah Corina. Senyum sikit. Bagus Corina, Kak Sarah suka sangat. Okey, jadi sebenarnya apa yang adik-adik kita nak nampakkan, kita kena hargai. Kita kena appreciate sebenarnya dan kita kena berterima kasih kepada mereka yang menampakkan kesalahan kita. Daripada situ sebenarnya, kalau Aina mampu terima teguran daripada Corina, sebenarnya tak mustahil kalau Aina menegur Corina, Corina mampu menerima kesalahannya juga. Daripada situlah mereka dapat terima dan mengenali antara satu sama lain. Apa kekurangan kakak, apa kelebihan kakak. Apa kekurangan adik, apa kelebihan adik. So that's a good thing lah. Itulah salah satu keharmonian yang berlaku dalam kalangan mereka yang kita tak tahu, kita pun tak nampak. So mungkin ada cerita-cerita lain lagi yang Aina akan kongsikan nanti. So soalan yang terakhir yang Kak saya nak tanya pada Aina, akhir sekali mungkin Aina boleh kongsikan kata-kata semangat ke, pesanan ke, ataupun orang kata pesanan yang berharga untuk mereka semua yang sedang menonton live pada hari ini. Silakan Aina. Okay, pertama sekali saya nak nampakkan kita ambil daripada soalan Kak Sarah yang tentang keakraban tadi. Jadi macam mana kita nak dapatkan keakraban antara satu sama lain tu, kita kena ada mutual understanding lah. Satu faham. Senang cerita satu faham lah, persefahaman kan. Jadi macam contoh kita sebagai kakak ni, mungkin kita dalam satu family tu, okay, adik ni dia ada fasa membesar ke alam remaja kan. Jadi dia mungkin dia takut nak bercerita dengan ibu, jadi dia luahkan. Contoh kakak ni dia anggap sebagai tempat luahan. Jadi kita sebagai kakak ni kita terima, dan adik tu pun akan rasa lebih selesa kat situ kan. Dan adik pun senang, kita pun senang lah. Kita boleh bantu, dan kita pula yang mendengar luahan ataupun cerita daripada adik tu sendiri. Kita dengar ataupun kita bagi nasihat ke adik tu dan motivasi untuk dia lebih. Jadi dan seterusnya kita dalam kalangan adik-beradik, kalau macam rakyat yang berada di luar sana, dalam satu family kan. Jadi macam mana kami di sini dalam satu keluarga yang besar. Jadi macam mana kita tipulah kalau tak ada pergaduhan lagi. Macam saya ada 4 orang adik-beradik dan semua perempuan pula tu. Jadi saya dan 4 perempuan tu semua dah besar lah. Kiranya macam adik yang bonsu sekalipun dia dah 14 tahun kan. Kiranya saya ambil pendekatan kalau nak lebih dekat dengan adik lebih kecil tu macam bayi-bayi koordinasi lah. Dalam kita skop kita bekerja seharian, saya ambil pendekatan untuk lebih dekat kat situ kan. Dan tapi macam mana kalau kita dah berlaku situasi pergaduhan tu, kita sebagai kakak ni kita panggil apa namanya, kita kena atasi dengan bijak. Bila atasi kena dengan lebih bijak, matang kena lebih matang kat situ. Bila kita dapat atasi dengan bijak, baru masing-masing tak ada rasa dendam lah. Yes, tak ada rasa dendam. Tak ada rasa dendam, iri hati. Macam bila dendam tu kan, kalau kita boleh semaikan dendam ni pada adik, tapi dendam yang macam mana? Dendam
yang baik lah. Kalau dendam yang buruk, bila contoh dia dah besar nanti, dia akan buat apa pada kita pula kan. Jadi kat situ kita nak atasi masalah tu dengan lebih matang lah. Dan macam mana yang mutual understanding tu tadi, dia bukan di antara kakak ataupun setakat adik-beradik je. Dia antara ibu dengan anak ataupun ibu dengan kakak yang lebih dekat tu pun kena ada mutual understanding tu juga. Yes. Contoh macam mana kita masing-masing ada kelemahan dan kekurangan. Jadi ada kelemahan tu minta bantuan kan. Dia of course lah akan minta bantuan. Jadi macam ni kita yang ada kelebihan, contoh kelebihan yang bukan dia ada, yang dia tak ada, kita bantu. Dan bila kita kurang kat situ, ibu akan support. Itulah yang dikatakan support. Ibu dan anak ataupun kakak tu sebenarnya boleh ada mutual understanding tu sendiri. Masing-masing kita satu faham dan saling melengkapi lah, senang cerita. Saling melengkapi. So mutual understanding tu adalah salah satu kunci untuk kita saling melengkapi. Okay. Jadi tertarik dengan apa yang Aina cuba nak sampaikan tadi, bila mana kita kena sentiasa kenal mengenali, faham memahami antara adik-beradik tu. Jadi memang banyak point lah apa yang Aina cuba nampakkan tadi. So yang the best thing is kita kena memang bertindak dengan lebih matang. Jangan kita seperti kebudak-budakan. Kalau kita bertindak dengan lebih matang, barulah kita akan menjadi orang yang rasional dan kita tahu sebenarnya apa yang kita nak buat on the next step. Okay. Jadi memang sangat berharga untuk perkongsian hari ni. Jadi sebelum kita nak ke Sister Challenge, kita ada challenge lepas ni, nama dia Sister Challenge, okay? Jadi untuk semua yang menonton hari ni, jangan lupa untuk like, komen dan share kepada seluruh ahli keluarga ataupun sahabat handai yang terdekat ataupun orang kenalan you all, tak kisah siapa pun, ataupun orang yang tersayang, you all boleh tag di ruangan komen. Dan juga you all jangan lupa untuk follow Telegram channel kami di Inspirasi Werda, iaitu t.me/Inspirasi Werda. Telegram channel khusus kami kongsikan pelbagai perkongsian di dalam ruangan channel tersebut. Dan you all boleh sama-sama ikuti perkongsian yang sangat berharga di ruangan channel khusus itu. Dan kepada sesiapa yang nak dapatkan tudung cantik macam Aina, tudung cantik macam Corina, tudung cantik macam Kak Sarah kan. So you all boleh beli di online shop kami, iaitu werda.my. Search saja kat situ. So macam-macam ada. You all boleh dapatkan tudung-tudung yang menarik, yang labuh, yang patuh syariah. Macam tudung Sarah dan Aina pakai hari ni adalah tudung Werda Khadijah. Boleh dapatkan di werda.my. Okay. Jadi kita masuk ke Sister Challenge. Inilah masa yang sangat ditunggu-tunggu. So kali ni, Kak Sarah akan tanyakan soalan kepada Aina dan juga Corina. Soalan ni mudah saja sebenarnya. Sebelum tu, kita akan bagi kad. So, kad ni ada tanda. Tak boleh baca soalan, nanti kan kantoi nanti. So dekat kad ni ada tanda pangkah dan ada tanda right. So, kita akan bagi satu pada Corina, satu juga pada Corina, lagi satu, dan juga pada Aina. So apa permainan ataupun kita panggil Sister Challenge ni senang saja. Okay, soalan dia kita akan bagi ada beberapa pernyataan. Pernyataan tu kamu kena tunjuk pada audience, sama ada kamu kena tunjuk pada penonton yang tengah tengok sekarang, sama ada pernyataan tu betul ataupun salah. Okay, kamu tak boleh cakap. Contohnya soalan yang pertama, soalan yang pertama. Contohnya adalah Corina ada 2 orang adik-beradik. Betul ke salah? So, Aina dengan Corina perlu bagi jawapan berdasarkan flashcard ataupun kad yang disediakan itu. Boleh? Cuba tunjuk. Betul ke salah? Macam tu. Okay. So, faham Corina? Faham Aina? So kita start. So, Corina kalau nak angkat, Corina angkat macam ni. Macam ni. Tunjuk macam ni. Okay? Boleh? Boleh tak? Angguk-angguk je. Soalan yang pertama. Betul ke Kak Aina suka makan pedas? Corina? Salah. Ada chemistry situ. Tak boleh tengok jawapan kakak tahu. Corina kena jawab sendiri. Apa yang Corina tahu, apa yang Corina rasa macam betul ke salah ke, Corina jawab sendiri. Jangan tiru jawapan orang tahu, tak baik. Yang kedua. Cita-cita Corina nak jadi cikgu macam ibu. Betul ke salah? Betul. Soalan yang ketiga. Kak Aina selalu nangis kalau kena marah.
Setakat ni jawapan dia betul. Okey, Corina. Kak Sar nak tanya Corina dulu. Okey, Corina jawab tau. Sebelum Kak Aina jawab. Corina jawab dulu tau. Okey. Kak Sar nak tanya Kak Aina takut lepas tak? Betul, takut. So, betul tak Kak Aina? Betul. Okey. Okey, jadi maknanya betul lah kakak dia kenal kakak dia. Okey. So, ni soalan Corina pula. Kita tengok. Corina suka tidur waktu program. Betul ke tak betul? Betul Kak Aina? Betul ke? Dia kadang-kadang. Kadang-kadang tak tahu nak kat mana dah. Betul ke salah tak tahu. Okey, soalan seterusnya. Ini dua-dua jawab serentak, okey? Corina suka warna pink. Betul ke tak? Oh, betul. Corina suka warna pink. Tak warna pink pun hari ni. Okey, seterusnya. Corina suka berjaga malam. Tak. Betul ke tak? Tak. Dia tengok orang ni. Okey, kita tengok lagi soalan yang seterusnya. Corina seorang yang cepat marah. Siapa setuju? Oh, dia pun mengakui dia cepat marah. Betul ke Corina cepat marah ni? Corina lebih tenang. Tak boleh cepat marah. Itu cepat tua orang kata. Okey, seterusnya. Kak Aina suka bedtime story dengan Corina dan juga kawan-kawan. Betul ke tak? Kak Aina? Betul. Wow, this is good. Okey, seterusnya. Soalan yang terakhir. Corina rasa excited sangat nak masuk live Werda. Betul ke tak? Betul. Betul ke nak masuk excited nak masuk live Werda? Rasa teruja. Betul? Wow. So hari ni impian Corina dah tercapai, dah masuk dalam live Werda. So next kita akan tengok siapa pula yang akan masuk. Corina cakaplah dengan kawan-kawan, cerita dekat kawan-kawan apa best yang masuk dekat live Werda ni. Cerita dekat kawan-kawan, nanti kita akan jemput siapa yang betul-betul minat untuk kita ceritakan kepada penonton apa kisah-kisah menarik dalam kalangan mereka. Okey? Jadi sebelum tu kita akan baca sikit komen daripada penonton. Okey, daripada Puan Fairuz Mahizin. Dia kata, saya pun ada 2 orang adik-beradik seibu sebapa. Tak boleh gaduh. Tapi boleh ke bergaduh dengan 13 orang adik-beradik tiri lain? Tak boleh juga. Rugi kalau bergaduh. So kalau hari raya sampai sengit-sengit rumah dengan gurau senda 15 adik-beradik semua. So ramai tau 15 adik-beradik ni. Memang wow, memang ramai. So macam Kak Sarah 3 je. Aina 4. Kalau 15 ni memang Meriah. Kak Sarah bayangkan macam mana seorang ibu nak masak untuk 15 orang adik-beradik. Tu belum termasuk mak ayah, kalau mak cik datang ke, apa lagi, nenek datang ke, wush, memang meriah. So macam mana yang Puan Fairuz Maizin nampakkan, kita dengan adik-beradik itulah kawan kita bergaduh, itulah kawan kita bermain, itu jugalah kawan kita nak menceritakan masalah orang yang sama. So kenapa kita nak kena bergaduh? Kadang-kadang kita kena set juga in mind kita kenapa kita nak bergaduh. Soalan macam tu yang menyebabkan kadang-kadang kita lebih sedar sebenarnya pergaduhan tak perlu pun dalam kalangan kita. Okey. Petah berkata berkata-kata adik Aina yang suka tengok. Oh, ada orang suka tengok Aina. Cakap lagi lepas ni bolehlah jemput Aina lagi. Okey, jadi daripada Puan Aroy Haris, sekarang sudah besar, adakah adik-beradik bergaduh lagi? Adakah Aina rapat dengan adik-beradik yang lain? Okey, ada soalan. Bolehkah Aina cuba kongsikan? Okey, sekali lagi Kak Surah ulang. Sekarang sudah besar, adakah adik-beradik bergaduh lagi? Kalau ada maksudnya kalau dah besar, adakah adik-beradik still akan bergaduh lagi? Ataupun adakah Aina rapat dengan adik-beradik yang lain? Silakan Aina. Okey, jadi itulah kita balik tipu kau tak bergaduh kan. Jadi bila itulah macam saya punya adik-beradik dah besar masing-masing. Jadi masing-masing dah ada ego tu sendiri. Jadi macam mana kita nak kawal tu, bukan tak pernah gaduh je. Lagi dengan kakak yang atas satu kan, yang umur macam saya 17, dia 18, gaduh. Jadi macam mana kita yakin ramai sahabat yang saling tegur-menegur. Dan bila tegur-menegur kita nampakkan ada salah, so kita sebagai adik ni minta maaf. Dan kita pun minta rujukan daripada yang lain juga. Dan bila gaduh dan bila kita macam saya dengan kakak kan gaduh, kita tengok antara seorang-seorang, so masing-masing nak menang. Tengok salah seorang macam kakak lah selalu mengalah kat panggil. Jadi kita pun akui kesalahan, dan kita bila dah tenang sikit, kita datang minta maaf lah. Dan
itulah tipu tak gaduh. So kesimpulannya memang tipu tak gaduh. Sebenarnya kadang-kadang bergaduh tu tengoklah besar ke kecil ke. Kadang-kadang berselisih faham sikit je, tapi benda tu jadi besar pula. Biasa adik-beradik kan cerita nak rancak je kadang-kadang kan. Ni aku punya, ni kau punya, kadang-kadang macam tu dah jadi besar pula pergaduhan je. Tapi sebenarnya setiap permasalahan ada penyelesaian dia. So macam mana cara kita nak mengatasi permasalahan tu adalah salah satu cara yang kita boleh pilih. Kita nak cara yang kasar ke atau cara yang lebih harmoni macam mana Aina dan Corina buat. So kita boleh pilih. So sebenarnya ingat apa yang Sarah cuba nak sampaikan kepada semua, setiap teguran yang kita dapat tu bukanlah suatu perkara yang negatif, tetapi itu adalah salah satu cara macam mana kita nak terima reaksi kita dengan cara yang lebih baik ataupun cara yang kasar. Kita boleh pilih. So macam mana apa yang Aina buat pada Corina, cara yang lebih harmoni dia boleh pilih. Apa salahnya terima teguran daripada adik, tak ada masalah pun. So kebahagiaan tu sama-sama kita boleh kecapi. Syurga itu kita yang cipta sebenarnya. Okay, so kita sudah sampai ke hujung rancangan. Kalau ada apa-apa soalan boleh nyatakan di ruangan komen. Kalau ada apa-apa pertanyaan kepada Aina boleh juga nyata di ruangan komen. Kita akan cuba jawab kemudian. Jadi apa-apa pun, sekali lagi saya nak minta you all semua untuk sama-sama join Telegram channel Werda, iaitu Inspirasi Werda, channel khusus kami. Boleh terus klik di ruangan komen, ada admin akan letakkan di ruangan komen. Boleh terus tap dekat ruangan komen tu, dan nanti kita akan kongsikan lebih banyak lagi perkongsian mengenai pelbagai perkongsian yang berkait rapat dengan keluarga, sahabat, adik-beradik maupun perhubungan antara suami isteri. So macam-macam cerita kita boleh kongsikan kat dalam tu, dan you all juga boleh kongsikan kongsikan apa saja cerita yang sangat berharga yang you all rasa boleh menjadi inspirasi kepada seluruh masyarakat di luar sana. Okay? Jadi jangan lupa untuk sama-sama follow Telegram channel kami. Dan sekian saja daripada kita hari ini. Semoga you all beroleh hari yang tenang, hari yang lancar, dan dipermudahkan segala urusan yang buat mereka yang berada di luar sana. Okay? Jadi kita jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.